Ni yang bawah ni kita boleh tekan masuk ke dalam. Letak dari ibu jari kita sini, letak tangan kita. Okey, inilah tempat dia. Letak ibu jari kita. Ni ulu hati. Letak tangan kau tu. Di sini tempat dia. Itu satu kaedah nak cek kat mana tempat letak tangan. Yang keduanya ialah ambil tangan kanan, tapak tangan kanan ni tutup pusat, lubang pusat ni tutup. Ambil tangan kiri letak di atas dia. Atas, bukan atas ni, atas daripada dia. Maka di sinilah tempat tiam tangan. Orang Melayu panggil tiam tangan. Makna tiam tu maknanya diri, tapi nak sebut kalimat ni apa tak tahu. Maka orang Melayu panggil tiam tangan. Pegang lagu tu tangan sini sebab dia. Tapi sekali sajalah try masa nak test, masa belajar, nak cari tak mana tempat dia letak tu. Jangan tiap-tiap kali semayang Allah Allah. Oh, itu kacau ni. Penat aku semayang tu. Okey, baik, itu satu. Kemudian mata tengok mana tempat sujud. Mazhab Syafi'i, mata ni dia takkan beralih kecuali ketika tasyahud, ketika ucap asyhadu an la ilaha illallah. Sunat dia diri kepada isyarat jari. Tengok pada isyarat jari. Lepas tu balik. Lepas tu bila pula nak balik, bagi salam. Masalah semua tempat sujud. Mazhab lain kita tak bicara. Mazhab lain ada yang ketika rukuk tengok ibu jari kaki bagai tu, mazhab lain. Mazhab kita Syafi'i duduk tempat sujud tu lah. Baik. Kemudian bila kita nak rukuk, ibu ayah, ni sama. Kita rukuk dengan membetulkan tulang belakang. Membetulkan tulang belakang macam mana? Nak praktis dia, kita cekok pinggang turun tu. Kalau tidak, kita turun dengan tulang belakang. Turun tulang belakang. Beza tak? Beza tak? Dia akan melengkung. Tapi kita turun dengan tulang. Dengan pinggang turun. Orang perempuan dia rapat lah. Siku dia kusuk. Orang lelaki, ibu kena tahu juga anak lelaki ada kan. Suami kita ada kan. Lelaki belakang. Tidak tengah. Lelaki kita buat tu. Macam mana? Tangan ni lutut. Jari-jari di arah ke bawah. Jadi sunat lah ni. Kesempurnaan semayang. Bukan wajib. Kesempurnaan dia. Selalu kita pegang tu kan. Tak jadi batal semayang. Tak sempurna. Sempurna lagi. Dilurus ke bawah. Siku diluruskan. Orang lelaki, orang perempuan tak. Siku orang lelaki. Kadang kita dah buat betul tu. Dia terlajak lebih daripada pusat rukuk. Baik, orang perempuan dia rapat lah. Kemudian, tidak. Kita angkat tangan dulu kan. Ini kan 4 tempat tadi kena angkat tangan. Angkat tangan, orang perempuan angkat sikit dulu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Itu mazhab Syafi'i. Tapi baca mana selalu? Hamdu. Rabbana walakal hamdu. Satu baca kan? Rabbana walakal hamdu. Mana? Mazhab Hambali. Pasal apa dia baca tu? Duduk dengar di Mekah. Di Mekah kan tu imam dia Sami Allah di belakang ada mubalik. Rabbana lakal hamd. Kita boleh ikut. Kenapa? Rabbana lakal hamd. Kemudian baca lah. Yang tu tak payah lah. Allah benar-benar. Kemudian adulah kan kita nak diri dah baca Rabbana lakal hamd. Adalah minggu samawat itu bacaan yang lebih lagi ataupun hamdan katsiran thayyiban mubarakan dan seterusnya. Kemudian kita rukuk dah kita tidak, kemudian kita nak sujud. Ibu kaki rapat kan, kita sujud turun. Sujud semua rapat, perut dengan paha rapat, siku dengan jangan hampak ke lantai. Siku bagi dekat dengan dipanggil ni orang dalam kitab ni lambung. Kalau kita hari ni panggil rusuk. Sisik dia rusuk kita tangan. Kalau orang lelaki dia kena buka. Buka tu kalau itu nanya kawan sebelah. Dia taklah dah tak pakai ubat ketiak. Kawan sebelah kata jahanam bagus. Faham? Buka tu makna renggang. Jangan hampak, jangan bagi letak di atas lantai, angkat dia dan jangan bagi kepit di busuk bagi orang lelaki. Orang perempuan rapatlah. Kemudian jari-jari dirapatkan ketika sujud sunat. Bagi rapat. Orang lelaki pun pergi rapat dulu. Bagi jari-jari dia, anak jari dia dirapatkan. Kemudian sujud kita kena pasti dengan 7 anggota. Yang pertama dahi, paling important kata orang Langkawi. Paling penting, tidak boleh berlapik.
Dengan apa yang tak boleh lapik nak? Tak boleh lapik dengan jadah pun kita angkat buah ambil. Tak. Tak boleh berlapik dengan yang ikut bergerak dengan kita. Umpama kita pakai lebat. Ikut gerak dengan kita. Ikut lah tu, dia ikut dengan kita. Tudung kita pakai. Ataupun ni tangan tudung ni. Tangan tudung kau ambil. Kelekong kita tu. Jangan duk pergi hampak sujud di atas dia. Jaga tu dalam sembahyang. Pasal dahi tidak boleh berlapik, kena buka dahi. Kalau pakai tengkolok bukan tengkolok, dia punya cara pemakaian dia. Orang lelaki lah pakai tengkolok, perempuan tak pakai tengkolok. Perempuan yang boleh terkup lah dan sebagainya jenis dia. Ikatan dia. Tengkolok dia pakai. Saya salah seorang orang yang mengamalkan pakai tengkolok orang lelaki. Dia kena pakai adat dia, kena pakai 2 jari ataupun 1 jari di atas daripada kening. Tapi di kala semayang jangan begitu. Pasal dia lapik, dia tutup dahi, angkat dia. Kemudian sujud bagi kena dahi ke lantai. Jangan berlapik dengan yang boleh. Kalau yang tak ikut pergerakan kita, sejadah ke, ridok kita hampak ke, apa ke, tak apa. Kalau kita sujud-sujud di atas daun, mayang di pantai. Daun ketapang, bagus punya main duduk mati tempat kita sujud. Kita sujud di atas dia, sah tak? Sah. Kita bangkit, dia ikut lekat di dahi kita. Kita sujud pula kali kedua atas dia, sah tak? Pasal dia ikut keluar dengan tu faham ni. Kalau kita punya pakaian tetapi panjang sampai dia tak ikut bergerak, umpamanya ni Tok Syekh mana tahu serban dia ni sampai dia boleh pijak hampak pula semayang, memang dia tak ganggu, tak ganggu apa, yang tu baru boleh. Kalau tidak, tekok serban ke apa serban ke, tak boleh lapik dah dahi, tak boleh lindung dah dahi. Begitulah kalau perempuan jaga ni lah, kain kelekong jangan kita hampak, kena sujud di atas dia. Bagi kita sujud di atas bawah, lapik yang bawah, bukan lapik yang bawah. Tangan pun sebaiknya tak berlapik, tapi dia bukan sampai tahap wajib lah. Ada orang pakai sarung tangan sebab sujud dan sebagainya. Kemudian lutut memang kena berlapik lah. Takkan nak selok lutut pula nak sujud. Begitu juga kaki kalau orang yang tutup habis kan. Kalau orang lelaki tak tutup lah, tapi tak syarat tidak berlapik. Cuma kena jaga tang kakinya, pastikan kita tekan ni perut ibu jari. Kalau tak boleh sampai ke 5 jari, perut ibu jari tu kena tekan, kena pacok dia begitu. Jangan kita letak dia begitu ataupun hapak begitu saja. Tak cukup anggota rukun, tak cukup anggota sujud, tak sah sujud, tak sah semayang. Sebab sujud adalah rukun, yakni rukun perbuatan. Kena pacok dia begitu. Dan duduk di dalam semayang sikit. Duduk dalam semayang yang sunatnya ialah bagi duduk antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal dengan menghamparkan kaki telapak kaki kiri duduk di atas dia dan memacak ataupun menegakkan kaki yang kanan. Ini yang sunat di dalam semayang. Yang keduanya ketika tahiyat akhir meletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan, dudukkan punggung kita di atas lantai. Kaki kanan terpacak. Yang itu tahiyat akhir. Yang tadi tahiyat awal dan juga duduk antara 2 sujud. Kalau yang macam ni, duduk yang tidak disunatkan dalam sembahyang. Kalau yang macam ni, duduk yang tidak disunatkan dalam sembahyang. Boleh batal dalam sembahyang? Tak batal. Yang habaq kata duduk ni, duduk macam ni pun boleh. Lebih ada orang buat sembahyang duduk tu. Boleh bersantai sangat. Yang sunatnya macam tu lah. Cuma kita jadi biasa ni. Kita jadi biasa nak tak lagu ni. Pandai ajak pula. Tengok kawan tu di sembahyang tak hari. Hai dok, balik je. Kau ajak pula balik. Kanan ke atas kiri je. Dok. Ni tak ada sunat dalam sembahyang tapi tak batal lah sembahyang tak sempurna. Ready lah. Baik, kemudian kita duduk tahiyat pun tak dah. Bila kita duduk tahiyat, umpamanya tahiyat awal atau tahiyat akhir, tangan kiri kita bentang di atas tapak apa namanya paha kiri, tangan kanan digenggamkan 3 jari, dibiarkan 2 jari. Jari telunjuk dengan ibu jari dibiarkan. Dan ketika mana kita ucap asyhadu an la ilaha illallah, itu bagi mazhab kita Syafi'i, baru kita angkat dengan kadar menunduk. Mana dengan kadar menunduk? Bukan angkat tu. Puduk. Mana kadar menunduk tu? Kaedah jari telunjuk ketika tasyahud disebut sebagai genggaman 53. Genggaman 53 ni daripada zaman Arab Jahiliyah. Orang Arab dia kira dengan jari ada kaedah. Kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitulah. Takat 10 lah kita boleh buat.
Kalau nak masuk kau ni pun dia jadi pening macam marbah juga. Tapi orang Arab dia boleh kira sampai ribu-ribu. Dengan 12 tangan. Satu. Ni satu dia. Bukan tengok tangan ni. Satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ingin masuk 11, 12, 13 sampai 9 balik. 20. 30. 40. 50. 3. Ni genggaman 53 ketika tasyahud. Ibu jari dia bubur di bawah. Apa dia ni? Ni jari telunjuk hang bawah ni. Ni 50. Pasal naik ke atas 60, 70 naik ke atas lagi. Lain pula kiraan dia. Sini 3. Atau ada pandangan yang katakan 59 macam ni. Nampak lagi ke dalam. Dan kadar menunduk mana bila ni lutut kita contohlah. Kan? Dia duduk macam tu. Bukan duduk terpacak tu. Dia duduk. Pasti kadar menunduk kan? Itu ketika sembahyang. Mana kita ada paling angkat jari tu? Tu tawaduk rendah kita dalam sembahyang. Dengan Yusuf Azmi kita tengok tu mana jawab merah kan. Kawan tu dia cakap dengan dia angkat jari angkat tangan. Turun tangan dia kata. Kawan mau angkat tu kan. Mana dengan orang pun kita tak boleh nut bangkok dia kan. Ini dengan Tuhan kita angkat pada menunduk kerendahan. No? Kemudian bila kita baca dah habis muhtayat ni nak biar sampai bila ni? Sampai bagi salam mazhab Syafi'i. Adalah pandangan yang turun pula orang bagian tapi mazhab kita sampai bagi salam. Bagi salam pula. Assalamualaikum. Rukunnya tang tu. Warahmatullah sunat. Dan kita pindah ataupun paling muka kita ketika warahmatullah. Itu yang sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullah. Paling minyak mana? Paling sekadar kita nampak bahu. Bukan kita beralih tengok orang belakang. Assalamualaikum. Itu kita nak tanya khabar orang belakang. Dah kita beralih bagi kita nampak bahu kita. Ataupun orang belakang boleh nampak putih pipi kita. Itu kadar beralih kita. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian patah balik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum baru balik. Tapi patah balik itu satu kaedah lah walaupun ada bagian-bagian kaedah lagi. Kemudian selesai tu habislah sembahyang.